اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surah 4, baris yang ke-14 daripada atas ke bawah. Surah 4, baris yang ke-14 daripada atas ke bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu, mengetahuikan demikian itu, mengetahui segala hukum sifatnya, sifat Allah, dan segala hukum ketuhanannya, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Ini sambungan berkaitan dengan kewajipan yang pertama dalam agama. Kewajipan yang pertama dalam agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah dengan makna kita mengetahui berkaitan dengan hukum sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kalau kita cerekah, kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita kata belajar sifat 20. Belajar sifat 20 lah kita kata. Yang mana di hadapan dia akan cerita sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan 20. Sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat ketinggian bagi Allah, tidak terhingga banyaknya. Sifat kesempurnaan bagi Allah, berapakah bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah? Bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Faham? Tidak terhingga. Kalau kita kata juta, 2 juta, tu banyak. Tapi bilang habislah bilangan tu. Orang panggil apa? Ada hingga. Ada kesudahan bilangan. Tapi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala banyak yang mana tidak ada kesudahan bilangannya. Banyak mana tu tak tercapai di akal kita nak fikir tu. Tak tercapai di akal kita. Sebab kalau kata 1 bilion, itu pun masih lagi ada kesudahan apabila kita bilang satu-satu, lama-lama habislah bilangan tu. Tapi bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga tadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Para malaikat, para anbiya, sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul pun tidak mengetahui segala sifat kesempurnaan Allah dengan pengetahuan yang tidak terhingga. Satu pula, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Oleh kerana sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga, Allah Ta'ala tahu satu-satu sifat Allah itu sendiri. Takkan mana Allah tahu? Dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung juga. Ini pun sama lah. Kalau kita mesti akal, tak tercapai akal kita. Sebab kita sebut kata ilmu pengetahuan ada sakat. Sebagai contoh lah kita kata. Apa yang akan berlaku di syurga selepas daripada hisab, lepas daripada kiamat, apa yang akan berlaku di syurga, ada kesudahan
ataupun tidak. Apa yang berlaku di syurga itu ada kesudahan ataupun tidak. Tak ada kesudahan. Sebab syurga, neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu dah apa yang akan berlaku di syurga yang tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu segala-gala perkara yang akan berlaku di syurga. Tetapi perkara yang akan berlaku di syurga tidak ada kesudahan. Macam mana Allah Ta'ala tahu? Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuan yang tidak ada kesudahan. Itu samalah dengan Allah Ta'ala mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang terhingga. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Kemudian kita nak belajarlah sifat dia sebab kita nak kenal Allah. Bukan macam kenal sama-sama manusia. Nak kenal manusia, siapa nama orang berjam-jam ni, kita nak jumpa lagi dia, nak kenal cuba tengok muka kenal lah. Itu kalau nak kenal sama kita. Kemudian kewajipan yang pertama kepada kita adalah mengenal Allah. Depan dia kata kita, mengenal Allah mana kena belajar sifat-sifat Allah lah. Dan kata tadi, sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Dah banyak tidak terhingga seumpama tu. Setakat mana kok kita ambil sebahagian daripada sifat Allah. Yang mana memada dah panggil kita kena Allah. Atau timbul pula kemudian sifat pula. Maknanya kewajipan pertama kita kata rekah kok belajar sifat 20. Ini kewajipan yang pertama kepada kita. Sebelum daripada kita nak sembahyang, nak puasa, kena kenal dulu Allah Tuhan yang kita sembah. Kita nak puasa, lapar, pedih perut, kena kenal dulu Allah yang perintah kita puasa salian. Walahal kita makanan banyak. Makanan hak kita tak ada ambil hak siapa-siapa. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah kita lapar sehari. Maka kita pun puasalah kita ni. Nak puasa, nak turut perintah Allah, kena kenal dulu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintah kita puasa. Itu kewajipan yang pertama. Macam sebut minggu lepas lah. Begitu juga kita ibu bapa dengan anak-anak, kewajipan yang pertama adalah mengajar berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya dikenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak sembahyang, puasa dan melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Jadi pertamanya mengenal Allah. Ini kewajipan yang pertama kepada kita, mengenal Allah. Kemudian dan mengetahui segala yang membawa kepada mengetahui manusia itu. Mengetahui mana? Mengetahui sifat Allah itu. Mana? Daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Makna apa? Kita nak kenal Allah. Kewajipan pertama kenal Allah. Begitu juga kita kena kenal Rasul. Bukan nyapa. Kena kenal Nabi. Bukan nyapa. Sebab apa? Sebab wasilah, jalan, tangga kepada kita nak kenal Tuhan. Siapa yang suka kita? Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka kita. Maka kena kenallah Rasul yang suka kita berkaitan dengan nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna di sini kita nak mengenal Allah, kena kembali kepada Rasul. Nak kenal Allah, kena kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bawa dua perkara. Al-Quran, satu Nabi kita bawa. Yang kedua hadis, satu Nabi kita bawa. Jadi nak mengenal Allah, kembali kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita nak kenal Allah, kita mesti ambil dari Rasul. Sebab tu sahabat peringkat, kita Rasul pun kena kenal juga. Kita nak kenal Allah, mesti kenal Rasul. Sebab Rasul lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang bawa kita kepada mengenal Allah. Tiba-tiba tadi kita kata,
Nak mengenal Allah, ambil sifat 20. Kemudian kita nak kenal Allah, kena kenal Rasul. Rasul yang bawa kita mengenal Allah. Ada ke Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa sifat 20? Ada ke Nabi kita bawa sifat 20? Tak ada. Kalau dia pula. Itu panjang kita ahlinya. Kaedah sifat 20 itu disusun oleh ulama kemudian turun yang keempat. Kaedah. Tetapi isi sifat 20 tu itulah yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ada, bukan Rasul kita. Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Allah tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Ini bukan sifat Allah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Allah Ta'ala satu, satu Allah Ta'ala, tidak berbilang. Bukan Nabi kita, Rasul kita yang bawa. Allah bersifat al-Qudrat, bukan Nabi kita yang bawa. Maknanya, isi sifat 20, itulah yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma, kaedah, cara bilang itu, wujud tidak maka, mukhalafatu ta'ala bil hawadith. Susunan kaedah sistem ni disusun oleh ulama kemudian. Samalah dengan hal-hal yang lain. Kita buka kitab fiqh contohnya. Kita buka kitab fiqh. Kitab fiqh hak nipis ke hak tengah hak tebal ke, di awalnya ada kitab taharah. Di dalam sikit ada kitab solat, kitab siyam, kitab zakat. Ada ke Nabi ajar seumpama tu? Ada. Lepas tu susun seumpama tu? Ulama yang susun. Jadi ulama mereka, bukan susunan tu ulama susun. Tetapi hukum taharah, Rasul yang bawa. Hukum semayang, Rasul yang bawa. Hukum puasa, Rasul yang bawa. Dan saat ni, sistem susunan kitab tu, patut ulama yang buat. Kita buka kitab hadis. Dalam kitab hadis, dia ada babu sabri, babu syukri, babu ikhlas. Dia ada bab suku dalam kitab hadis. Dalam kitab hadis ada cerita bab taharah, bab semayang. Nabi tak ada ajar seumpama tu. Tapi siapa yang susun seumpama tu? Ulama yang susun untuk memudahkan kita. Jadi maknanya, kita nak mengenal Allah kembali ke Rasul. Hakikatnya, kita masih lagi kembali kepada sifat 20. Tapi kenapa pergi juga kepada mana Rasul? Sebab Rasul lah yang tukar sahabat. Nak kita kenal Allah, Rasul yang bawa. Maka, selain daripada ajar, kewajipan pertama, belajar berkaitan dengan sifat Allah. Kewajipan yang pertama juga, belajar berkaitan dengan sifat Rasul. Sifat Rasul yang kita belajar biasanya 4 lah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 biasanya. Sebagaimana sifat 20 juga, sifat Allah bukan 20 je. Sifat Rasul pun bukan 4 saja. Sifat kelebihan yang ada pada Rasul, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab Rasul-Rasul ni, utusan Allah ni, Allah yang pilih. Bukan kaum yang pilih. Bukan kata kau pilih dalam ramai-ramai turut dia ni, hak ni lah hak paling baik. Maka kau pun akad nama hak suka ni kepada Allah. Bukan. Rasul dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri. Bukan pilihan manusia dan bukan permintaan manusia. Rasul ni nak jadi Rasul tidak boleh usaha ni. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, Allah yang bijaksana, Allah yang mengetahui segala-galanya, memilih manusia sebagai Rasul, pastilah Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia yang terbaik daripada segala segi nisbah dengan manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan. Maka Allah Ta'ala pasti pilih di kalangan manusia yang terbaik. Manusia terbaik itu bukan setakat bersifat dengan benar, fizik saja, bukan. Manusia terbaik bukan setakat bersifat dengan amanah,
tabligh watanah semata-mata. Bahkan sekalian sifat usaha terbaik semuanya ada pada Rasul. Tetapi sifat Rasul tu banyak, takat mana kau panggil kenal Rasul, atau bilah 4 sifat tadi. 4 sifat Rasul ni pun, ini ikut kaedah yang disuruh oleh ulama kemudian. Mana? Kewajipan pertama, belajar sifat Allah dan belajar sifat Rasul. Daripada awal. Cuma mereka permulaan budak-budak, dia ngapa gitu je lah. Ngapa wujud, tidak, bapa, satu ngapa makna. Itu hanya peringkat permulaan. Tak padam di situ. Sebab ini masalah mengenal Allah dan Rasul ini berkait dengan pegangan. Berkait dengan kedalaman, keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Dan keyakinan, kepercayaan penuhnya kita kepada Rasul. Maka nak mari keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya, kita mesti faham berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan Rasul yang mungkin mereka budak-budak permulaan hanya nampak saja. Tapi kalau kita pakai mereka permulaan ngapa, ilmu ngapa budak-budak permulaan, siapa ketua pakai ngapa ni, tak kenal Tuhan macam itu. Tapi mula-mula gitulah. Kerana di kalau lama kena sahaja tak ngapa. Jadi kita hari ini ni, jadi murid ada separuh-separuh. Separuh-separuh. Ada tambahan lagi. Kan betul? Tak jadi kelas gini. Kalau budak masuk kelas orang tua, komang orang tua jadi. Tak? Jadi komang orang tua. Dia program hari ni tu dia tergendala macam mana, tak tahulah. Dia punya susunan ni. Di sunat asal dia siap-siap hari Selasa ni dia ada program di luar. Sunat asal. Dia ada program di luar. Tapi hari ni dia tergendala. Dia kena ada juga di sini. Sebab ini faham lah budak-budak. Kita ada anak Allah, ada cucu juga. Cucu harusnya ini belakang. Juga tu. Lama mana dah lah, dah tahan. Yang lama kita jam. Kalau jam tengah, hari ni 3 jam. Mungkin bisa awak sikit lah. Tapi ajar ni tak tahulah budak-budak macam mana. Dia tak pandai nak ajar budak-budak. Tengok budak-budak lemah dah, nak ajar orang ni budak-budak. Ajar budak-budak lain, ajar orang tua lain. Ajar cara lain. Ajar tua ni cara lain. Sebab ada juga orang bimbang, dia kata takut orang tua tak puas hati ke, dia kata bunyi-bunyi belakang, kita nak basuh, apa bunyi belakang? Lalu je lah. Itu ada anak bisi juga. Lalu macam ni lah. Jadi kewajipan pertama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Ini saya tak salah. Hakikatnya, kewajipan yang pertama, kita menyempurnakan ke-6 rukun iman. Itu secara detail dalam hal ini. Secara kasarnya, kewajipan pertama mengenal Allah, mengenal Rasul. Tapi hakikatnya, kewajipan yang pertama menyempurnakan ke-6 rukun iman. Sebab apa? Apabila kita mengaji berkaitan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpegang sejak di akidah kita, kemas kepercayaan kitanya. Kita belajar berkaitan dengan sifat Rasul, kita percaya penuh berkaitan dengan Rasul, berarti segala-gala perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan terima, percaya sepenuhnya. Sebab apa? Yang pertama, perkara itu dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita percaya sepenuhnya Nabi kita ni utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW ini datang daripada Allah, Tuhan yang kita kenal, yang kita percaya sepenuhnya. Maka berarti apa yang Rasul Nabi kita Muhammad SAW bawa, kita akan terima
segala-galanya. Termasuk Rasul cerita berkaitan dengan kewujudan malaikat. Kita beriman dengan malaikat. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi kita cerita berkaitan dengan perkara yang gaib selepas daripada kita mati. Ada alam barzakh, kemudian kiamat, kemudian bangkit semula, dihimpun di padang mahsyar. Ada pula syafaatul kubra, ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, ada titik sirat, syurga neraka. Ini semua perkara yang bertemu datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun beriman juga. Kemudian Nabi kita Muhammad bawa Quran, bawa kitab, ini bawa Quran. Kita pun beriman dengan Quran ini adalah kalamullah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang direktur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beriman dengan sekalian ayat yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran. Ini kewajipan pertama kita. Manakah kita beriman dengan kitab? Dan khususnya kita beriman dengan Quran. Maknanya segala-gala yang ada dalam Quran datang dari Allah adalah yang terbaik, benar sekalian. Dan Quran adalah mukjizat yang kita boleh tengok sampai sekarang. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyaklah mukjizatnya. Ada keluar air kot telur jari, terbelah bulan contohnya. Tapi itu mukjizat yang perkhabarannya kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kekal yang sudah sampai sekarang adalah Al-Quranul Karim. Quran itu mukjizat Nabi yang paling besar. Bukan mukjizat yang kita dapat tengok sekarang, dan mukjizat Nabi yang paling besar sekali. Jadi sebelum daripada kita nak ajar anak-anak kita dengan bacaan Quran, sebab memanglah nak ajar baca Quran ni daripada awal, daripada budak. Lidah kekerat, payahlah nak belajar Quran. Tapi sebelum kita nak ajar Quran, yang pertama jangan kita lupalah kita mengajar berkaitan dengan beriman dengan kitab terlebih dahulu. Sebab apa beriman kitab? Sebab kitab ni Nabi kita SAW bawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengenal Allah dan Rasul sebagai kewajipan yang pertama, kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan Quran itu sendiri. Ini pun masih lagi masuk di bawah ruang lingkup kewajipan yang pertama. Tapi kemudian kita tak cerita, sebab pertama kena Allah, kena Rasul. Bukan begitu. Sebab terkadang kita ajar baca Quran. Quran ni nak tipang siap cium Quran. Bubuh dada. Bubuh atas kepala. Memuliakan Quran. Lepas tu tipang tempat tinggi sekali. Tipang tempat tinggi sekali. Mulianya Quran. Tetapi adakah kita ajar kewajipan pertama beriman dengan Quran? Quran daripada Allah. Tiap-tiap satu huruf ada pengertiannya tersendiri. Tiap-tiap satu huruf. Sama telah hukum dalam Quran ni, kita kena beriman ini yang terbaik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Ini yang pertama nak belajar. Oleh kerana Quran ni sebesar-besar mukjizat, Quran ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan setakat kita beriman sajalah. Bacalah pula, pahala besar baca Quran. Bagi pada nak beramal, baca Quran. Ini cara agama. Ini belajar Quran. Pandai satu bacaan, satu qiraat. Ambil bacaan yang kedua, qiraat yang kedua, berqiraat kita belajarnya. Siap hafal ngapal membaca Qurannya. Sampai masa sebut isi kandungan Quran. Termasuk hukum yang ada dalam Quran. Tak boleh pakar, tak boleh lihat tu. Zaman Nabi boleh lah zaman muda. Baca sangat. Baca apa kitab buku yang sudah ketinggalan zaman. Baca apa kitab buku yang sudah tidak boleh dipakar. Tak boleh pakar tak. Tetap museum sudah lah. Simpan je. Kenapa ni? Orang yang tidak ada akidah, tidak ada permulaan agama,
dia baca Quran macam mana pun tak ada nilai si Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia tak mula dengan permulaan agama. Sebab kadang-kadang untuk jeling sebut kata hukum Quran, orang hok dapat Quran pun ada. Orang hok pandai baca Al-Quran pun ada. Sebut kata hukum Quran dia jeling awal. Tadi Quran tu dicium Quran. Dicium Quran, tok dalam Quran boleh pasal. Tu boleh. Tak boleh. Cium Quran. Sunat boleh lah tu. Tapi cium kaki. Hak dalam tu tak boleh. Hak dalam tu maka tu surat dia. Kenapa makan tu? Orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Rasul, dia tidak ada permulaan agama. Dia buat apa pun selepas itu tidak ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita ikut sunnah dalam agama. Tiap-tiap huruf yang dalam Quran, tiap-tiap huruf, bukan tiap-tiap ayat. Tiap-tiap huruf Quran kita wajib beriman satu-satu. Sebab apa? Itu dipanggil kalamullah. Kalamullah Quran. Kemudian baca tu betul-betul pahala, bukan kata baca. Tengok kepada di zat Quran tu pun boleh pahala dah kitanya. Waktu besarnya kedudukan Quran dalam agama. Tapi yang pertamanya beriman dengan Quran itu sendiri. Ini fikir permulaan kewajipan dalam agama kita. Jadi macam katanya beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kemudian nak kita lah sikitnya macam mana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah itu tak maksud kata kewajipan yang pertama kenal Allah, bukan maksud mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kenal Allah ni tahu berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Macam cerita tadilah, kita nak kenal sama-sama kita, tengok Tuhan tu kenal lah. Tengok zat, tengok diri orang tu, kita kenal. Nak kenal Allah, kena tahu hakikat zat Tuhan tu. Tuhan tu macam mana? Ada. Nak kenal Allah, bukan nak kenal zat diri Tuhan, bukan. Sebabnya kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baharu akan hakikat yang qadim. Mana kita ni makhluk yang dijadikan kemudian barulah. Tak mungkin nak kenal hakikat zat Allah Ta'ala yang qadim, yang sedia sekali. Bila akhir sekali kita dapat mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, apabila dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, barulah boleh mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekalian ahli syurga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ni kita mengenal Allah bukan mengenal zat Allah Ta'ala, tapi mengenal berkaitan dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas diri sekarang ni jangan fikir berkaitan dengan zat diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu akan sekalian kejadian yang dijadikan oleh Allah, dan jangan berfikir kepada Allah yang menjadikan segala-galanya. Berkaitan dengan hakikat zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, jangan fikir Allah betul mana, Allah duduk mana, ada fikir tu. Fikir tu lebih macam-macam. Ada Allah ada, tak Allah ada. Allah ada ni betul mana, duduk mana. Itu berkait dengan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ni tak tercapai di akal kita nak fikir. Kalau tak tercapai di akal nak fikir ni lah, kalau kita nak al-azzu anil idrakun. Lemah kita daripada capai ni. Kalau ni lah pengetahuan yang kita nak berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Selagi akal kita boleh mikir di akal berkaitan dengan Allah, itu bukan sama sekali. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Tiada perkara yang terdetik di kepala otak kita, Allah menyalahi.
Mari pelotok Allah ni besar. Bukan. Allah ni putih. Bukan. Allah ni congok je. Bukan. Sebab apa? Yang terdetik dalam otak kita ni adalah makhluk belaka. Sebab yang ada di kepala otak kita ni adalah benda yang kita pernah tengok dengan mata lembek kita. Hak kita pernah tengok itulah yang masuk dalam kepala otak. Yang kita terfikir di kepala otak yang pernah kita tengok. Persoalan sekarang ni, hak kita tengok adalah khalqi, makhluk sahaja. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terdetik apa dia? Allah menyalahi. Ini asal kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab ni macam-macam bimbul ni. Allah ada, di mana Allah duduk? Allah duduk langit, dia kata. Allah duduk di aras. Langit tu makhluk Allah. Tidak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aras pun makhluk Allah. Makhluk yang besar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun Allah tidak berkait dengan makhluk dia sendiri. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Taala lepas daripada segala-galanya. Allah Taala tidak berkait dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kata macam mana? Jangan duduk fikir. Berarti saya kata. Fikir. Kita duduk mikir benda yang dilarang. Syaitan akan silau lalulah. Patut Allah ada di mana? Patut soal. Ada tak kata Allah berada di mana-mana? Allah berada di segala tempat. Di mana-mana, di segala tempat ke itu makhluk berlaku. Tidak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ada di mana-mana ni, macam Allah banyak, Allah ada di mana-mana. Dah, Allah satu je. Dah ada di mana-mana. Gerak situ, gerak sini, gerak situ, pindah situ, pindah sini. Gitu. Bergerak, itu makhluk. Allah tidak bergerak, Allah tidak diam. Ada fikir dekat tiga berarti. Jadi, walaupun kita buat cerita cerdik ke mana pun, ada perkara yang dilarang. Dilarang, kita gunakan kecerdikan akal. Sebab kecerdikan akal kita hanya boleh memikir perkara yang zahir sahaja. Perkara yang gaib, akal tak boleh nak fikir. Akal tak boleh fikir berkaitan dengan alam barzakh. Alam kubur nak fikir macam mana akal? Akal tak boleh fikir berkaitan dengan malaikat. Itu makhluk lah kita. Akal boleh fikir berkaitan dengan malaikat. Tak boleh fikir. Semestinya akal nak fikir berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Tak fikir. Ni Allah ada di mana-mana. Cuma dalam jambang je tak ada. Ada je. Cuma geraklah. Allah ada di mana-mana. Cuma dalam jambang tak ada. Dalam jambang tak ada Allah. Kalau nak gapo-gapo salah, kat jambang tak ada. Dalam jambang ke, luar jambang ke, itu makhluk belaka. Tidak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kelirukan. Jangan kita semampu berkaitan dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dilarang. Larangan agama, jangan berfikir berkaitan diri Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir hanya berkaitan dengan makhluk yang dijadikan oleh Allah. Jadi yang kita nak kenal Tuhan hanya pergi kepada kita belajar dan berpegang dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membetuli bagi wakil. Kita pula apa makna mengenal, apa makna berpegang, apa makna kepercayaan yang sempurna dalam bab pegangan kita. Wallahu a'lam. Jazam minggu depan. Jazam ni putulah. Tu apa jazam? Ada benda-benda Melayu ni nama dia jazam. Ada? Ada jazam. Nama buah tu nama apa ada jazam? No. Jazam ni bahasa Arab. Jazam ni mana pun putus. Macam at-takbir jazmun Nabi kata. At-takbir jazmun. Takbir Allahu Akbar tu jazmun, kena putus. Nah, itu mana jazam? Kena putus, kena kejar. Allah Maha Esa. Mana bukan kata Allahu Akbar. Sebab apa? Takbir dengan Allahu Akbar. Sembahyang kalau tak kata Allahu Akbar, sembahyang ada. Sebab sembahyang ni kena mula dengan Allahu Akbar. Sudah sekarang barulah dengan Assalamualaikum. Itu sembahyang.
selagi tak mula dengan Allahu Akbar, tak boleh semayang. Itu hak wajib kepada kitanya. Kena berlafaz dengan Allahu Akbar, rukun bacaan. Tapi Nabi perintahnya takbir mestilah jazam, mestilah khusus. Allah Maha besar, kita jazam. Sebab apa sekarang ni kita tak jawi tu. No. Sebab apa kita jawi dia pakai jazam juga. Lepas depan tu wakil tau, membetuli wakil. Wakil tu. Wakil ada bahasa Melayu tau. Tak ada. Tahu wakil? Tak ada bahasa Melayu wakil. Wakil tu. Jadi kadang-kadang kita tak jawi ni. No. Wakil yang sebenar lah. Tak jawi ni, dia tak terjemah tu sebab dia orang reti dah istilah ni. Jazam dia tak terjemah dah. Kena kita nak reti. Dia ginilah. Sebab kitab jawi ni sumber dia kitab Arab. Maka dari antara istilah bahasa Arab ni sudah menjadi seolah-olahnya bahasa Melayu. Maka dia pun datangkan dengan bahasa asal. Sebab kita dalam agama kita, kebanyakan dalam agama kita semuanya bahasa Arab. Kita belajar bab tauhid bahasa Arab. Iman bahasa Arab. Islam bahasa Arab. Apa lagi? Sifat bahasa Arab. Wujud, kidam, bakok tu sama-sama bahasa Arab. Kita semayang, ada takbir bahasa Arab. Ada ni rokok tu bahasa Arab. Ingat rokok bahasa Melayu ke? Sujud. Sujud tu bahasa Melayu. Sujud bahasa Melayu. Duduk antara dua sujud. Itu bahasa Melayu tak tu. Duduk antara dua sujud atau bahasa Melayu. Sujud bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. I'tidal bahasa Arab. Tasyahud bahasa Arab. Salam bahasa Arab. Ada Melayu ni. Ini sebab asal agama kita daripada Arab. Jadi kebanyakan dalam kitab-kitab ni pun, walaupun kita jawi, dia adalah datang dengan bahasa Arab. Kita jemah sebab dikit macam orang kita ni, mana boleh faham lah. Kena-kena ada juga orang kita tak faham ni. Macam benda ni lah. Ilmu dunia, orang dunia sekarang, ilmu dunia, sumber utama dia bahasa orang putih. Jadi dalam buku ilmu dunia sekarang ni adalah perkataan-perkataan yang asalnya kata orang putih dia jadi bahasa Melayu. Kita yang tak belajar ni kita kata apa dia makna perkataan ni? Ini bukan Melayu. Memang bukan Melayu. Tapi sebab dengan orang belajar tu sebut perkataan tu dia kena jadi Melayu dah. Perkataan orang putih jadi Melayu kat kita. Sabalah kita dalam ilmu agama ni Arab. Jadi Arab tu. Jadi dikira jazam tu dikira tak apa dah. Kita faham jazam. Tak ada tunggu depan. Tanya lalu dah ini. Tak apa. Jadi jazam. Tunggu depan pun aja tu. Kita nak berhenti ni. Ini amalek kita berhenti kita baca dulu. Kita baca dulu sebaris. Kita berhenti lah. Kemudian nak tanda tempat berhenti ni bukan tanda di hujung tu. Tanda sebelum tu. Sebab ada orang faham tanda. Dia tanda kita sebelum berhenti. Kita baca kan. Ni kaedah kita baca sikit. Baca. Kita tak perlu depan tu. Lepas tu ada orang dia tanda tempat berhenti. Tempat habis kita baca tu. Tak baca lagi minggu ni tu. Atau bila baca, dia beroyak. Situ tu kita baca minggu depan. Baca, apa kata? Elang tau. Elang tak minggu depan. Tapi bukan nak baca tu. Tempat berhenti je. Orang kita kadang-kadang tak pandai. Kan kita gak berhenti kita. Kita baca dulu depan tu. Sebab apa? Mudah-mudahan dengan berkat kita baca kat depan tu, insya-Allah minggu depan, sekali lagi kita boleh baca lagi. Kalau kita baca dah minggu depan. Macam tu ya.